Ya, kita boleh mulakan suratul Hasyr. Suratul Hasyr ayat 7. Ayat 8. Lil fuqara Lil fuqara tu ayat 8. Ayat 7 ke ayat 8? Ayat 8 ya, lil fuqara tu lil fuqara tu ayat 8 ya. Okey. Baik, kita teruskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, bagi orang-orang yang fakir, al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah, alladzina, orang-orang yang ukhriju, telah diusir mereka, min, daripada, diarihim, kampung halaman mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, yabtaguna, mereka mencari, fadlan, kurniaan, minallah, daripada Allah, waridwana, dan keredaan, wayan suruna, dan mereka menolong, Allah, akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, ulaika, orang-orang itu, hum, merekalah, as-sadiqun, orang-orang yang benar. Baik, semak semula. Lil fuqara'il muhajirina, bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang berhijrah. Ya, katakan keseluruhan yang berhijrah tu dikatakan fuqara. Yang berhijrah daripada Makkah dan Madinah itu ya dikatakan sebagai fuqara, fakir. Ya, sebab ya, mereka benar-benar meninggalkan apa yang mereka sayangi, harta benda ataupun rumah-rumah mereka, ya, dan apa saja harta yang ada di Mekah mereka tinggalkan. Ya. Allazina ukhriju min diyarim, orang-orang yang telah diusir mereka daripada kampung halaman mereka. Ukhriju ni asal makna keluar, jadi dengan makna dikeluarkan. Bahasa yang lebih kasar lagi, ya, diusir. Tu kita terjemah diusir. Ya, telah diusir mereka. Bahasa asalnya telah dikeluarkan mereka. Jadi sesuai dengan keadaan ini, dengan keadaan cerita ini, ya, ukhriju itu dengan makna telah diusir mereka. Min diarihim, daripada kampung halaman mereka. Wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Terpaksa mereka ya tinggalkan ya harta-harta mereka. Ya, mereka diusir oleh siapa? Ya, oleh
orang-orang kafir Mekah. Mana yang menyebelahi Nabi SAW atau ternyata dia membela Nabi SAW, ia tidak akan senang hidup di Mekah masa itu. Melainkan mereka kalau nak hidup juga, mereka tertindas. Mereka akan disakiti ataupun mereka akan diazab. Jadi, jalan lain melainkan mereka berhijrah. Ini hijrah ke Madinah. Yabtaguna fadlan minallah. Yabtaguna, mereka mencari fadlan, kurniaan, minallah, daripada Allah, waridwana, dan keredaan. Semata-mata hijrahnya kerana nak mencari kurniaan Allah dan juga mencari keredaan Allah. Ini dia punya nawaitu dia. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong akan Allah dan Rasulnya. Itulah matlamat utama mereka. Ulaika, orang-orang itu, humus shadiqun, merekalah orang-orang yang benar. Itulah golongan yang dikatakan benar dalam imannya. Kadang orang tidak dikatakan benar dalam imannya. Mereka berpura-pura menzahirkan keimanan, tapi batinnya membenci atau berpura-pura. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-9. Wallazina, dan orang-orang yang tabawwa'u, telah menduduki mereka. Telah menduduki mereka. Wadar, dan kampung-kampung. Di sini bukan kampung. Wadar ini dikatakan sebagai negeri. Wadar dan negeri. Dalam braket letak Madinah. Dalam braket Madinah. Sebab di sini dikhususkan Ad-Dar, ada alif lam tu, dimasukkan ialah negeri itu ialah Madinah. Jadi braket letak Madinah. Dan negeri, dan negeri braket Madinah. Wal iman, dan iman. Min qablihim, daripada sebelum mereka. Yuhibbuna, mereka suka. Man, akan orang yang hajara, telah berhijrah. Hajara, telah berhijrah ia. Hajara, telah berhijrah ia, ilaihim, kepada mereka. La yajiduna, tidak mereka dapati. Fi sudurihim, dalam dada-dada mereka. Hajatan, kedengkian. Mimma, daripada apa yang utu, telah diberikan mereka.
Wa yu'thiruna, dan mereka utamakan, ala atas, anfusihim, diri-diri mereka, walau dan jikalau, kana adalah ia, bihim dengan mereka, khososotun, ada kepapaan. Waman, dan barang siapa, yuqa, ia dipelihara, syuha, dari kebakhilan, nafsihi, dirinya, faulaika, maka orang-orang itu, hum, merekalah, al-muflihun, orang-orang yang beroleh kejayaan. Bagi yang baru masuk ayat yang sema ayat yang ke-9 ya. Surah Al-Hasyr. Wallazina tabawwa'u, dan orang-orang yang telah menduduki mereka, waddaro, wal iman, ya, dan negeri, mana negeri Madinah, wal iman, dan iman, mana mereka menduduki negeri Madinah ini, yang dikatakan negeri ini negeri Madinah. Mereka menduduki Madinah ini, ya, dan bersama dengan keimanan, ya, min qablihim, daripada sebelum mereka. Maknanya ini adalah kalangan, ya, orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor yang memang dia dah duduk tetap, ya, di Madinah, dan dia sudah menyatakan iman. Dia pernah berbai'ah pergi ke, ya, Mekah, berjumpa dengan Rasul, ya, dan mereka sudah berbai'ah, berjanji setia dengan Rasul, ya. Jadi, ya, mereka dah beriman sebelum mereka. Yuhibbuna, mereka suka, man hajara ilaihim, akan orang yang telah berhijrah ia kepada mereka. Maknanya penduduk Madinah yang, ya, sudah beriman ini, ya, memang dia menyukai, senang hatinya kepada orang-orang yang berhijrah daripada, ya, Mekah, yang berhijrah daripada Mekah. Wala yajiduna, dan tidak mereka dapati, fi sudurihim, dalam dada-dada mereka, hajatan, ya. Asal mana hajat tu, ya, keinginan. Jadi di sini kita terus terjemah apa tujuan sebenarnya mengikut tafsir ialah hasadan, dengki, ya. Jadi orang-orang Madinah ni, ya, yang mana mereka sudah beriman awal, yang beriman awal, dia, ya, penduduk tetap ni, dia menyenangi kedatangan rombongan-rombongan yang berhijrah daripada Mekah tadi, ya. Dan dalam hatinya pula tidak rasa dengki langsung, ya, kepada kedatangan mereka, kepada, ya, mereka yang datang atau yang berhijrah ke Madinah, ya. Mimma utu, ya. Maknanya dalam hati-hati mereka, dalam dada-dada mereka, tidak, seulang, dan tidak mereka dapati dalam dada-dada mereka kedengkian,
mimma utu daripada apa yang telah diberikan mereka. Maknanya orang Madinah ini dia tidak menaruh satu perasaan dengki langsung kepada orang-orang yang hijrah ini. Bahkan hatinya senang menyambut tetamu-tetamu ini. Utu telah diberikan mereka wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka utamakan atas diri-diri mereka, walau kana bihim khososatun, dan jikalau adalah dengan mereka itu ada khososah, ada kepapaan, atau dalam kepapaan pun cantik juga, dalam kepapaan. Walaupun orang Madinah ini sendiri dia pun susah, dia pun dikira ada yang papa, yang susah, tapi mereka memuliakan siapa? Yaitu orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah, mengutamakan lebih daripada diri mereka sendiri. Mereka utamakan lebih daripada diri sendiri. Ini adalah satu sifat orang Madinah yang telah dirakamkan dalam Quran. Artinya, kita tengok perbezaan sampai sekarang. Perbezaan orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah, kalau siapa yang pernah dan memahami kedudukan orang-orang ini, orang-orang Mekah ni sifatnya kasar. Sifatnya kasar. Orang-orang Madinah sifat dia lembut. Kalau nak tahu, sampai sekarang. Jadi sudah terbukti dalam Quran dulu, orang-orang Madinah menyambut pendatang-pendatang daripada Mekah, yang dikatakan sebagai pendatang atau muhajirin. Orang Madinah sambut tanpa rasa dengki, dan dia mengutamakan mereka daripada diri sendiri. Contohnya, tak ada pakaian, mereka bagi pakaian. Kalau ada 2 pakaian, mereka bagi 1 pakaian untuknya. Tak ada tempat tinggal, mereka carikan tempat tinggal, adakan tempat tinggal, tumpangkan tempat tinggal. Macam itulah dia punya mulianya hati orang-orang Madinah. Sebab itu sampai sekarang kalau orang memahami, itulah dia punya hati orang Madinah. Maknanya hati orang Madinah ni sifat atau akhlaknya lebih lembut daripada orang Mekah. Orang Mekah ni kasar. Tu kalau nak tahu ceritanya. Padahal diri mereka pun, keluarga mereka pun susah. Hososoh ni susah apa-apa. Tapi mereka tidak fikirkan itu. Walaupun mereka susah, mereka tetap membantunya, mengutamakan mereka yang hijrah. Wa may yuqa suha nafsihi, dan barang siapa ia dipelihara dari kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi Allah memberitahu siapa yang boleh memelihara dirinya atau dipelihara dirinya daripada sifat bakhil. Sebab sifat bakhil ni sifat yang membinasakan, merosakkan, dan menyempitkan harta. Jadi siapa yang terpelihara daripada sifat kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ini kalau nak tahu sifat mulianya orang-orang Madinah ketika itu, dan mungkin sampai sekarang macam itulah sifatnya, daripada keturunan moyang-moyang yang dikatakan golongan Ansor. Sifatnya begitu. Jadi ayat yang akhir itu maknanya menerangkan kepada siapa saja yang
ya, dipelihara daripada sifat kebakhilan diri, dia akan berjaya. Itu maknanya ayat yang umum. Ya. Mungkin bolehlah dijadikan sebagai satu pengajaran buat diri kita. Kalau seandainya orang-orang tetamu-tetamu yang beriman daripada bukan daripada negeri kita, kampung kita, kita juga kena memberikan penghormatan, memberikan kelapangan buat mereka, sampailah mereka boleh pulang semula, macam itulah. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, wallazina, dan orang-orang yang ja'u, telah datang mereka, mim ba'dihim, daripada sesudah mereka, yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunkanlah oleh Engkau, lana, bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, allazina, yaitu orang-orang yang sabaku, telah mendahului mereka dari kami, bil iman, dengan keimanan, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, fi qulubina, dalam hati-hati kami, ghillan, kedengkian, lillazina, kepada orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ni dia tengok barisnya, Robba. Bila Robba tu baris atas, Rabbana, Robba, tu maknanya ditakdirkan awalnya ada perkataan ya Robba. Macam tu, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia ada takdir awalnya huruf nida, iaitu huruf seruan, ya Rabbana. Sebab itu bila terjemah, kita terjemahkan wahai Tuhan kami, sebab ya tu makna wahai. Tapi kalau perkataannya bunyi depan, Robbu, Robbuna, tu beza ya. Kalau Robbuna maknanya Tuhan kami, tak ada wahai. Tak ada wahai. Tapi kalau Rabbana, Robba baris atas, tu makna takdir awalnya ada ya, ya Robba. Macam tu. Tu bezakanlah. Kalau tulisan dia Robbu boleh depan, Robbuna, maknanya tak ada wahai, terus terjemah Tuhan kami. Rabbunallah contohnya, Tuhan kami ialah Allah. Di sini Robba, itu saya katakan. Robba tu ada huruf nida atau huruf panggilan, seruan, dengan makna wahai. Ya Rabbana, tu.
wahai Tuhan kami, ya terjemah, innaka, sesungguhnya engkau, raufun, amat pengasih, rahim, lagi amat penyayang. Baik, saya semula. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang telah datang mereka daripada sesudah mereka. Ini maknanya dua-dua golongan, iaitu muhajirin dan ansor. Ya, itu maknanya orang-orang yang datang sesudah mereka, baik muhajirin ataupun orang ansor, sehinggalah yaumal kiamah, mana sehingga hari kiamat. Ya. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Kalau sambung dengan ighfir, baca terus ya, Rabbana ighfir lana. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah oleh Engkau bagi kami. Wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna, yaitu orang-orang yang telah terdahulu dari kami. Bil iman, dengan keimanan. Mana orang yang lebih dulu daripada kita, dia dah beriman. Maknanya sebelum kita ni, moyang-moyang kita ke, atau sebelumnya, atau atasnya lagi ke, yang sudah beriman. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, dalam hati-hati kami, ghilan, kedengkian, lillazina amanu, bagi orang-orang yang telah beriman mereka. Nampak tak? Beramai orang baca doa ni. Tapi sifat dengki itu tak habis-habis. Dengki kepada orang yang beriman. Hari-hari baca doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Baca, bukan tak baca. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian kepada orang-orang yang telah beriman mereka. Baca, tapi dalam segi luarannya, mereka sentiasa mendengki orang-orang yang beriman. Ini apa yang dikata tak sama apa yang dibuat. Jadi ayat ini ataupun doa ini bukan hanya orang muhajirin, orang ansar. Semua orang mukmin perlu membaca doa ini, saling doa mendoakan. Rabbana innaka raufur rahim, ujung ayat. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau raufur rahim, amat pengampun lagi amat pengasih, amat pengasih lagi amat penyayang. Amat pengasih lagi amat penyayang. Jadi doa ni boleh diambil ingatkan, buat nota tepi doa. Doa keampunan untuk diri sendiri dan saudara-saudara kita yang beriman. Jadi kita diperbolehkan kita mendoakan untuk diri kita, keampunan untuk diri kita, dan juga kita minta pada Allah juga saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman dapat keampunan. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, janganlah ada hati ini dengki kepada orang yang beriman. Ini boleh dihafalkan dan dijadikan rangkapan doa, sambung-sambung doa yang dah ada dihafal tu, tambahlah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi kalau semua orang membaca, kita yang dah lepas pun, dah lepas pun kita dapat tempias dia. Kalau kita dah mati pun, dapat juga tempias dia daripada doa ini. Dulu kita hidup,
Ya, waktu kita hidup ni maksudnya, kita hidup, kita mendoakan untuk mereka. Kita dah mati, ya orang lain pula menyambung doa. Dan kita dapat juga tempiasnya dah kepada kita. Akan bagus. Ya. Jadi bermakna orang beriman ni, ya hubungannya daripada hidup, ya sampailah ke mati. Ya. Ada hubungan doa. Doa tu ialah doa keampunan. Ya. Baik ya, ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Alam adakah tidak? Tara, engkau lihat. Ila kepada alladzina, orang-orang yang nafaku, telah munafik mereka. Nah, itu fi'il madi dia. Nafaku. Ya. Telah munafik mereka. Yaquluna, mereka berkata. Li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Min ahlil kitab, min daripada ahlil kitab, ahli kitab. Lain, demi jika. Ukhrijtum, telah dikeluarkan kamu. Letaklah mereka diusir. Lanahrujanna, nescaya kami mesti keluar. Ma'akum, bersama kamu. Wala, dan tidak. Nuti'u, kami taati. Bikum, pada kamu. Ahadan, akan seseorang. Abadan, selama-lamanya. Wa'in, dan jika. Kutiltum, telah diperangi kamu. Lanansurannakum, nescaya kami mesti tolong akan kamu. Nescaya kami mesti tolong akan kamu. Wallahu, dan Allah. Yashhadu, ia menyaksikan. Innahum, bahawasanya mereka. Lakazibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Baik, simak semula ayat yang ke-11 ya. Simak semula. Alam tara ilal ladzina nafaku, adakah tidak engkau lihat kepada orang-orang yang telah munafik mereka? Wahai Muhammad, tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang munafik ini?
Yaqulun, mereka berkata, li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, iaitu orang-orang yang telah kafir mereka daripada ahli kitab. Ya, orang-orang munafik ni, dia cakap, dia berkata kepada orang ahli kitab yang, ya, kepada ahli kitab yang kafir ni, ya, iaitu ya, orang Yahudi. Ahli kitab ni bukan orang Nasara, orang Yahudi. Ya. Mengikut sejarah asalnya, ya, Bani Nadir. Ya, dia berkata kepada Bani Nadir, orang Yahudi ni. Ya. Wak Yahudi ni. Apa dia kata? Ni, dia punya kata orang munafik ni. Lain uhrijtum, demi jika telah diusir kamu atau telah dikeluarkan kamu, lanahrujanna ma'akum, nescaya kami mesti keluar bersama kamu. Kalau sampai kamu dikeluarkan daripada Madinah, bahasanya, nescaya kami mesti keluar bersama kamu. Kata golongan munafik ni. Ya. Kemudian apa lagi kata dia? La nuti'u fikum ahadan abadan, dan tidak kami taati pada kamu akan seseorang selama-lamanya. Wah, ini, ya, dia katakan apa maksudnya? Dan kami selama-lamanya tidak akan taati kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu. Kami tidak akan taati siapa-siapa pun selama-lamanya, ya, jika mereka tu menyusahkan kamu. Bermakna dia bela betul, ya, si ahli kitab ni, yang kafir ni. Si munafik ni bela betul. Kami tidak akan taati siapa-siapa yang akan menyusahkan kamu. Macam itulah bahasanya. Wa in kutiltum lanansurannakum, dan jika telah diperangi kamu, nescaya kami mesti tolong akan kamu. Dia punya hebat, ya, semangat diberi. Kalau kamu diusir, kami akan keluar bersama kamu. Kami tidak akan taati siapa-siapa yang akan menyusahkan kamu. Ya. Jika kamu diperangi, kamilah yang akan tolong kamu. Bahasa dia macam itulah. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Hujung ayat tu. Dan Allah, ia menyaksikan bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Ya, Allah lebih tahu. Sebenarnya munafik ni cakap saja. Ya, itulah. Ya, cakapnya adalah cakap dusta. Baik, ya. Ayat yang ke-12. Lain, demi jika ukhriju, telah diusir mereka, la yahrujuna, tidak mereka keluar, ma'ahum, bersama mereka, walain, dan jika kutiltum, telah diperangi mereka, kutiltum pula, kutilu, telah diperangi mereka, la yansurunakum, tidak mereka menolong akan mereka. Tidak mereka menolong akan mereka. Walain, dan demi jika nasaruhum, telah menolong mereka akan mereka,
La yuwallunna, nescaya mereka mesti berpaling. Nescaya mereka mesti berpaling al-adbar, belakang-belakang. Summa, kemudian la yunsorun, tidak mereka ditolong. Baik, saya masuk mula. Walain ukhriju, lain ukhriju, demi jika telah diusir mereka. Maknanya orang Yahudi itu jika diusir daripada Madinah, Bani Nadir ni, la yakhrujuna ma'ahu, tidak mereka keluar bersama mereka. Maksudnya orang munafik ni tidak akan keluar bersama mereka. Hakikatnya itulah dia. Kalau seandainya orang ahli kitab ni diusir, orang munafik ni tak akan keluar bersama mereka. Walain kutilu, dan demi jika telah diperangi mereka, la yansurunakum, tidak mereka menolong akan mereka. Kalau seandainya ahli kitab ini diperangi, orang munafik ini, sebenarnya hakikat yang diterangkan sebenarnya mereka tak akan tolong mereka. Walain nasaruhum, dan demi jika telah menolong mereka akan mereka, kalaulah seandainya dia tolong, macam itulah. Seandainya mereka tolong, orang munafik ini tolong, sebenarnya la yuwallunnal adbar, nescaya mereka berpaling belakang-belakang. Maksudnya mereka tolong, tapi dia ghostan, dia lari ke belakang, tinggalkan mereka. Summa la yunsorun, kemudian tidak mereka ditolong. Orang Yahudi itu pun tak ditolong. Si munafik dah cabut lari. Macam itulah hakikatnya. Sebab itu Allah katakan ayat yang ke-11 tadi, wallahu yashhadu innahum lakazibun, dan Allah ia saksikan bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang berdusta, orang munafik ni. Itulah hakikatnya. Bukan main semangat nak membantu, semangat setia kawan. Tapi bila berlaku kepada kawan itu, bantu pun tidak, jenguk pun tidak. Macam itulah bahasanya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. La antum, sungguh kamu. Asyaddu, lebih sangat. Rohbatan, lebih sangat rohbatan. Sungguh kamu lebih sangat rohbatan, kehebatan. Fi sudurihim. Nanti ada makna lain nanti. Rohbatan, selain pada makna kehebatan, bracket takut, dengan makna khaufan, takut. Bracket takut. Fi sudurihim, dalam dada-dada mereka. Minallah, daripada Allah.
Zalika itu bi'annahum dengan sebab bahawasanya mereka kaum la yafqahun, tidak mereka faham. Saya mak semula. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kamu lebih sangat hebat, atau bahasanya lebih sangat ditakuti, fi sudurihim, dalam dada-dada mereka, minallah, daripada Allah. Nah, maksudnya ialah kamu ni siapa? Kamu ni orang mukmin. Orang mukmin ya ditakuti oleh mereka. Lebih takut mereka daripada orang mukmin daripada Allah. Itu maksudnya. Kamu, sungguh kamu ni orang mukmin, asyaddu rahbatan, lebih sangat ya hebat atau lebih sangat ditakuti fi sudurihim, dalam dada-dada mereka, minallah, daripada Allah. Itu bahasa dia. Ya. Orang mukmin ni dipandang oleh mereka lebih ditakuti daripada Allah. Patut ya mereka lebih takutkan kepada Allah. Ya, dia lebih takut orang mukmin. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Itu dengan sebab bahawasanya mereka kaum la yafqahun, tidak mereka faham. Ya. Baik, satu lagi. La yuqatilunakum, tidak mereka memerangi akan kamu. Tidak mereka memerangi akan kamu jami'an, bersatu padu. Illa, melainkan, fi qura, dalam kampung-kampung, muhassanatin, ya, yang ya berbinting. Yang berbinting, atau min waroi, daripada belakang judur, tembok. Bracket, pagar. Ba'suhum, permusuhan mereka, bainahum, di antara mereka, syadid, bersangatan. Tahsabuhum, engkau sangka akan mereka, jami'an, bersatu. Wa qulubuhum, walhal hati-hati mereka, syatta, berpecah belah. Zalika, itu, bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka kaum la ya'qilun, tidak mereka mengerti.
Semak semula ayat yang ke-14. La yuqatilunakum jami'ah. Tidak mereka memerangi kamu. Ya, dalam jami'ah ini dalam keadaan bersatu padu. Ya. Illa melainkan fi qura. Melainkan dalam kampung-kampung muhsanatin yang berbenteng au min wara'i judur, atau daripada belakang tembok-tembok atau pagar. Sebenarnya nak menerangkan dia punya penakut orang-orang Yahudi ni. Orang-orang Yahudi ni punya penakut, ya. Nah, penakut macam mana? Maknanya sebenarnya dia ni, ya, kalau dia nak berdepanan, ambil Quran, nak berdepanan sebenarnya dia paling takut. Ya. Sebab itu mereka yang berani mereka di balik-balik tembok, balik pagar. Sekarang negara dia buat tembok tinggi-tinggi. Betul lah dalam Quran sebut. Ya. Dalam Quran pun dah sebut dah. Ya. Lalu negara dia buat tembok dengan setinggi tembok. Membatasi Palestin. Ya. Jadi itu nak menunjukkan dia nak berdepan-depan ni sebenarnya takut. Itu ceritanya. Dalam Quran pun dah disebut. Ya. Dia kalau nak berperang tu, ya, di tembok, ada tembok, ada benteng. Ya. Ba'suhum bainahum syadid. Ini diterangkan di sini sifat ni pula. Permusuhan mereka di antara mereka bersangatan. Sebenarnya orang Yahudi dengan Yahudi ni, ya, dia pun bermusuhan. Itu maknanya. Tahsabuhum jami'ah. Engkau sangka akan mereka bersatu. Ya, engkau sangka Yahudi itu bersatu. Wa qulubuhum syatta. Walhal hati-hati mereka berpecah belah. Itu yang hakikat yang diterangkan dalam Quran. Kita nampak dia bersatu. Sebenarnya mereka, ya, hati-hati mereka berpecah belah. Ya. Dan mereka, permusuhan di antara mereka sendiri pun sebenarnya bersangatan. Kalau nak tahu. Zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Itu dengan sebab bahawasanya mereka kaum tidak mereka ya'qilun. Mereka mengerti. Ya'qilun daripada perkataan akal. Ya. Mengerti. Ya.